Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Kumpulan 4 ingin membentangkan kritikan artikel berkenaan pentaksiran alternatif. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tenaga pengajar pentaksiran pembelajaran iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Hanafi bin Muhammad Yassin kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi kritikan artikel yang telah kami sediakan. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu seramai 5 orang termasuk diri saya sendiri, Nurul Fatihah binti Muhammad Fauzi, Muhammad Hasnul Asraf bin Attan, Farah Izzatul Ain binti Kamarudin, Nurul Nabilah binti Mat Saleh dan Muhammad Salman Faris bin Rohizan. Isi kandungan bagi pembentangan ini adalah pengenalan, pernyataan masalah, metodologi kajian, cabaran dan isu yang dibincangkan, ulasan dan kritikan, hasil dapatan, kekuatan dan kelemahan, cadangan penambahbaikan dan yang terakhir sekali adalah rumusan. Mengenai artikel yang dipilih iaitu pentaksiran alternatif menuju ke arah transformasi sistem pentaksiran di Malaysia telah diterbitkan pada 17 Ogos 2014 dan telah ditulis oleh siswa dari Universiti Tun Hussein On Malaysia iaitu Nur Azrin Abdul Aziz dan Sulaiman bin Yamin. Pengenalan kepada artikel ini dimulakan dengan definisi pentaksiran. Menurut Adimin tahun 2011, perkataan pentaksiran adalah berasal daripada perkataan Greek iaitu assidere yang membawa maksud duduk di sini. Pentaksiran alternatif secara umumnya ditakrifkan sebagai mana-mana kaedah penilaian yang merupakan alternatif selain pentaksiran tradisional seperti ujian pensel dan kertas. Pentaksiran alternatif ini mula digunakan sebagai suatu kaedah dalam sistem pendidikan disebabkan oleh kesedaran yang semakin meningkat. Manakala sebelum ini, sistem pentaksiran dipengaruhi oleh ujian berdasarkan kurikulum dan pengajaran sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Salman Faris bin Rohizan, nombor metrik P123337. Saya akan membentangkan pernyataan masalah dan metodologi kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji perubahan di dalam sistem pentaksiran di Malaysia. Sistem pendidikan perlu seiring dengan zaman yang berkembang pesat. Proses pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungan yang erat dengan pentaksiran dan kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Di dalam kajian ini, terdapat 3 jenis pentaksiran yang telah dibincangkan. Yang pertama, pentaksiran dalam bilik darjah. Yang kedua, pentaksiran alternatif. Dan yang ketiga, pentaksiran tradisional. Masalah utama yang kami perolehi di dalam kajian ini ialah pentaksiran alternatif merupakan pentaksiran yang mampu membawa ke arah transformasi di dalam sistem pentaksiran di Malaysia. Namun, terdapat beberapa kekangan dan kelemahan di dalam sistem pentaksiran alternatif ini. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan di dalam artikel ini ialah kajian kualitatif. Dari segi pengutipan data dan penjanaan teori, kajian kualitatif banyak menggunakan kaedah interaksi bersemuka dengan subjek kajian dan pendekatan induktif untuk menjana teori. Kajian kualitatif adalah kajian yang berkaitan persoalan atau pernyataan dan bukan hipotesis. Kajian kualitatif biasanya menggunakan persoalan seperti bagaimana, apa dan mengapa. Metod yang sering dikaitkan dengan reka bentuk kajian kualitatif disesuaikan dari bidang sains sosial seperti historiografi, etnografi dan sosiologi kualitatif. Kajian kualitatif menurut Bryman 2008 adalah strategi kajian yang lazimnya menekankan kepada pendekatan berbanding pengiraan data yang dikumpul dan dianalisis. Antara kelemahan kajian kualitatif adalah berkaitan dengan piawaian yang rendah kerana ketiadaan
kriteria kualiti yang boleh dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hasnul Asraf bin Atan, nombor matrik P122945. Untuk cabaran dan isu yang dibincangkan di dalam artikel ini, yang pertama ialah kesediaan guru. Isu utama yang difokuskan dalam artikel ini ialah faktor guru sebagai penggerak kepada pelaksanaan pentaksiran alternatif. Kesediaan guru amat penting sekali dalam menyediakan tugasan dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah. Lebih lagi jika ia berkaitan dengan pentaksiran yang dibuat untuk melihat sejauh mana kefahaman dan kemahiran pelajar. Dapatan kajian di dalam artikel ini menyatakan bahawa guru-guru mempunyai tahap penguasaan dan kemahiran yang sederhana tinggi dalam melaksanakan pentaksiran kerja khusus. Walaupun guru telah diberi latihan dan kursus, sebilangan guru masih lagi tidak yakin dalam melaksanakan pentaksiran alternatif. Yang kedua, antara cabaran dan isu yang dibincangkan dalam artikel ini ialah bebanan guru. Guru-guru dilihat tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyelia dan membimbing pelajar dan menganggap proses dalam melaksanakan pentaksiran alternatif sebagai mengganggu tugas-tugas yang lain. Jadual waktu yang padat juga menyukarkan guru untuk melaksanakan pentaksiran tersebut. Ini kerana pentaksiran alternatif yang dianggap baru dan merupakan salah satu perubahan dasar pendidikan juga menjadi punca utama kepada lambakan tugas mereka pada hari ini. Yang ketiga ialah pengetahuan pentaksiran. Pengetahuan pentaksiran amat penting dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran dengan lebih cekap dan berkesan. Pengetahuan pentaksiran dalam kalangan guru hari ini dilihat tidak diberi penekanan dan latihan yang secukupnya oleh kerajaan dalam melaksanakan sistem pentaksiran baru. Di dalam artikel ini, penulis memberitahu bahawa guru yang tidak terlatih akan mempunyai kefahaman yang sedikit. Tambahan lagi, ia melibatkan guru dalam memberi pemakahan kepada pelajar. Jika guru-guru ini tidak menerima latihan atau pendedahan secara khusus atau secara formal, maka ketidakmampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam bilik darjah menjadi tidak berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan meneruskan kepada ulasan artikel. Sebelum itu, nama diberi Farah Izzatul Ain binti Kamaluddin. Nombor matrik saya P124527. Jadi saya meneruskan mengenai ulasan artikel berdasarkan pembacaan saya untuk artikel ini. Pengkaji berjaya menafsirkan pentaksiran alternatif sebagai pentaksiran autentik ataupun pentaksiran formatif, atau juga ianya mampu dikenali sebagai pentaksiran untuk pembelajaran. Seterusnya, pengkaji ataupun penulis juga menyatakan bahawasanya kajian-kajian tersebut telah pun dilakukan secara terperinci dan juga jelas bahawasanya pentaksiran alternatif ini dapat dijalankan dengan baik di sekolah-sekolah. Dan juga seterusnya, dalam artikel ini juga pengkaji ada menyatakan beberapa kekangan, iaitu kekangan daripada segi masa dan juga kekangan daripada segi jadual kerja yang padat serta pengetahuan para guru tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada kritikan artikel. Kritikan yang pertama adalah daripada segi sasaran pembaca. Dilihat bahawasanya penulis menulis artikel tersebut hanya ditujukan kepada warga pendidik ataupun pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan, di mana sesetengah daripada istilah-istilah yang digunakan oleh penulis mungkin tidak difahami oleh pembaca yang berada di luar bidang pendidikan. Kelemahan kedua artikel ini adalah penulis tidak menyediakan hujah yang kuat, di mana dapat dilihat daripada pembacaan ataupun penulisan artikel, data yang dimasukkan tidak mencukupi dan juga tidak cukup kuat untuk menyokong hujah daripada penulis. Akhir sekali, dapat dilihat daripada artikel yang ditulis oleh penulis, beliau tidak menyelitkan sokongan data yang kuat daripada segi data empirikal, iaitu daripada isu perubahan, ketidaksokongan dan juga data statistik daripada kajian faktor. Untuk hasil dapatan di dalam artikel ini, iaitu dapatan kandungan artikel ini memfokuskan tentang bagaimana pentaksiran alternatif ini dijalankan bagi menggantikan pentaksiran tradisional.
Terdapat 3 hasil dapatan dalam artikel ini secara keseluruhan. Yang pertama ialah perbezaan pentaksiran alternatif dan pentaksiran tradisional. Dalam artikel ini, penulis membuat perbandingan antara pentaksiran alternatif dan pentaksiran tradisional dengan mendatangkan pelbagai maklumat dan hasil kajian berkaitan kedua-dua jenis pentaksiran ini. Pentaksiran alternatif berkeupayaan dalam memberi kefahaman kepada para pelajar dan menilai setiap tahap prestasi pelajar dengan memberi markah. Pentaksiran alternatif mendedahkan kepada pelajar dengan kemahiran pemikiran kritikal yang diaplikasikan sesuai dengan sistem pendidikan Malaysia yang berperanan dalam mencorak, membentuk dan mengembangkan potensi belajar untuk menjana pembangunan negara. Perbezaan ini dinilai supaya pembaca dapat memahami mengapa pentaksiran ini diubah dan digunakan sebagai pentaksiran yang baru dan dilihat dapat memberi kesan dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua, antara hasil dapatan yang terdapat di dalam artikel ini ialah tahap keberkesanan pentaksiran alternatif. Walaupun pentaksiran alternatif ini dinilai sebagai pentaksiran baru yang diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran, tetapi keberkesanan pentaksiran ini sudah mendapat respon yang positif dari pelbagai pihak. Pentaksiran alternatif ini dibuat kerana melihat kepada keberkesanan pentaksiran tradisional dalam menilai pelajar tidak memberi hasil yang memuaskan, kerana kejayaan dalam peperiksaan tidak memberi gambaran sebenar tentang kejayaan penguasaan suatu kurikulum. Transformasi dalam sistem penilaian pendidikan di Malaysia hari ini telah banyak membuat perubahan yang besar dengan mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian sedia ada dalam usaha menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan. Yang ketiga ialah penilaian dalam pentaksiran alternatif. Penilaian pentaksiran alternatif tertumpu kepada perkembangan pembelajaran murid atau berorientasikan pembelajaran dan tidak lagi memberi penekanan kepada peperiksaan atau berorientasikan peperiksaan. Di dalam artikel ini, penulis mendatangkan kepelbagaian aktiviti yang membolehkan pelaksanaan pentaksiran alternatif ini dijalankan seperti pentaksiran prestasi, pemerhatian guru, persidangan, pentaksiran rakan sebaya dan pentaksiran kerja khusus atau portfolio. Penilaian berasaskan pentaksiran alternatif ini sebagai perubahan dan membaiki kelemahan penilaian yang ada pada pentaksiran tradisional sebelum ini. Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah penulis artikel telah mendedahkan kepada pembaca tentang pentaksiran alternatif yang dilaksanakan di sekolah secara terperinci. Laras bahasa yang digunakan adalah sesuai, perkataan mudah difahami, tiada kesalahan ejaan dan istilah bahasa asing telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Rujukan penulis mengenai isu dan permasalahan adalah terkini iaitu 5 tahun belakangan daripada tahun artikel ditulis, manakala teritori yang relevan dirujuk adalah bermula sekitar tahun 1990-an bagi menguatkan lagi artikel yang ditulis. Maklumat yang disampaikan oleh penulis adalah tersusun dan teratur. Penulis memisahkan tajuk utama dan subtopik untuk menarik minat pembaca untuk meneruskan pembacaan. Penulis juga menggunakan peranggan fakta supaya memudahkan ayat-ayat dan idea untuk lebih mudah difahami. Selain itu, penulis turut menggunakan jadual dan catat alih maklumat supaya lebih menarik. Melalui artikel ini, pembaca dapat mengetahui dan memahami perbezaan pentaksiran alternatif dan pentaksiran tradisional yang dilaksanakan di Malaysia dengan baik. Daripada ulasan penulis, beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pentaksiran alternatif. Sebagai contoh, beliau telah membincangkan ciri-ciri, kegunaan, format dan kaedah pentaksiran alternatif. Penulis juga telah mendalami isu dan masalah pelaksanaan pentaksiran alternatif dari aspek guru. Sebagai contoh, guru mengalami tahap pengetahuan yang berbeza, tidak mendapat latihan yang secukupnya dan perlu kemahiran untuk mengaitkan kurikulum dengan pentaksiran alternatif. Selain itu, penulis juga mempunyai pendapat sendiri dan tegas dengan pendirian beliau iaitu guru perlu memahami segala jenis pentaksiran supaya mutu pembelajaran adalah berkualiti. Antara kelemahan artikel ini adalah penulis menyatakan jenis-jenis pentaksiran bilik darjah namun tiada huraian yang lebih lanjut mengenainya. Pembaca mungkin akan terkeliru dari segi pelaksanaannya dalam pentaksiran alternatif ini. Penulis seharusnya menguraikan dengan lebih lanjut dan boleh menyatakan perbezaannya dalam bentuk jadual ataupun carta. Selain itu, penulis memfokuskan pelaksanaan alternatif hanya dari aspek guru. Sewajarnya, isu dan aspek pelaksanaan memfokuskan dari sudut pelajar dan ibu bapa juga. Dan penulis tidak mengira aspek geografi dan kemudahan sekolah yang menjadi kekangan oleh guru. Melalui artikel ini,
Penulis lebih menyasarkan pembacaan kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Perkara ini boleh dilihat melalui penggunaan bahasa yang memfokuskan cara pelaksanaan aktiviti dari sudut guru dalam penulisan beliau. Beliau hanya menyentuh sedikit sahaja dari sudut ibu bapa dan pengurusan tertinggi sekolah di bahagian kesimpulan. Terakhir, cadangan yang disertakan oleh penulis tidak disertakan dengan kajian yang kukuh. Ini menyebabkan pembaca meragui ketelusan dan keberkesanan aktiviti yang dicadangkan. Hanya satu kajian yang dinyatakan di bahagian kesimpulan. Penulis seharusnya mengaitkan jurnal artikel berkaitan dan kajian yang lebih banyak supaya lebih meyakinkan pembaca. Kita teruskan dengan cadangan penambahbaikan berdasarkan kelemahan yang telah disenaraikan. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan menambah dan memasukkan data sokongan dalam artikel tersebut untuk lebih mengukuhkan hujah penulis dalam artikel yang ditulis. Penambahan data empirikal dalam artikel tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca. Selain itu, berdasarkan kelemahan yang disenaraikan di atas, penulis boleh menyelitkan glosari dalam penulisan beliau. Ini boleh membantu pembaca dalam memahami artikel dengan lebih jelas dengan merujuk kepada glosari dan tidak perlu meneka maksud sebenar penulis. Seterusnya, berdasarkan pembacaan saya, dalam artikel ini penulis boleh menambah baik latar belakang populasi, penambahan teknik persampelan, jumlah bilangan sampel kajian dan pemilih responden serta lokasi kajian yang terlibat. Akhir sekali, secara umumnya artikel ini dapat dirumuskan bahawa sistem pentaksiran alternatif dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar yang lebih tinggi dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi dalam kehidupan sebenar. Selain itu juga, sistem pentaksiran alternatif menyediakan peluang kepada pelajar untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui pilihan pelajar itu sendiri. Walau bagaimanapun, pentaksiran alternatif juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Pentaksiran alternatif membawa kepada kebimbangan dari segi subjektiviti, kebolehpercayaan dan kesahihannya dalam sistem pendidikan. Selain itu, pentaksiran alternatif turut membebankan guru dari segi masa dan tenaga, di mana guru mengambil masa yang panjang untuk menyemak atau menilai prestasi pelajar. Tambahan lagi, guru mempunyai kesukaran dalam membuat pengskoran, berbeza dengan ujian aneka pilihan yang sangat mudah untuk membuat pengskoran tanpa meluangkan masa yang lama. Dengan berakhirnya rumusan, maka berakhirlah pembentangan kritikan artikel dari kumpulan 4. Sekian, terima kasih.